Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Adakah anda tahu apa itu burung ruak-ruak? Ada yang memanggilnya wak-wak. Bagi yang berasal dari kampung, saya yakin anda semua tahu. Burung wak-wak kecil sahaja, kakinya halus dan jenjang. Bulu di bahagian atas badan berwarna hitam, manakala bahagian bawah iaitu bermula daripada atas mata hingga ke perut berwarna putih. Bulu di bawah ekornya pula berwarna perang. Dahulu ketika saya duduk di kampung, rajin juga saya mengikut orang-orang tua dan kampung dan kawan-kawan pergi mendekut burung wak-wak. Alat yang digunakan adalah buluh pendek yang mempunyai 2 buah lubang, depan dan atas. Apabila ditiup, jari telunjuk atau hantu akan dimain-mainkan secara serentak pada lubang yang kedua hingga menghasilkan bunyi wak, 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 seperti mana bunyi burung tersebut. Ada juga orang kampung saya yang membalut hujung buluh itu dengan daun kelapa dan kawal bunyinya dengan menutup serta membuka tapak tangan di hujung lubang balutan daun kelapa itu. Selain itu, ada juga yang membalut lubang di atas buluh itu dengan belon. Bahagian tengah dibuat lubang untuk ditiup, manakala lubang hujung yang terbuka ditutup dengan telapak tangan. Bila ditiup, telapak tangan akan dibuka lalu menghasilkanlah bunyi wak-wak. Sesetengah tempat memanggil alat ini sebagai buluh dekut. Di tempat saya pula menamakannya sebagai buluh pipit. Tujuan mendekut adalah untuk memanggil burung wak-wak liar. Dan untuk pengetahuan anda, mendekut burung wak-wak dilakukan di tanah lapang seperti sawah, paya dan belukar pada waktu malam. Biasanya ketika langit gelap. Ni macam mana ni? Langit gelap. Langit gelap tu nak masuk nak hujan ke apa? Malam memanglah gelap kan? Baik, kita teruskan. Pendekut akan mendekut di bawah sebidang jaring besar dan panjang yang direntang di kawasan lapang itu. Apabila didekut, burung wak-wak liar akan tertipu lalu terbang rendah ke arah bunyi dekut. Waktu itulah burung-burung ini akan terperangkap pada jaring tersebut. Burung-burung yang terbelit pada jaring tadi akan ditangkap, kemudian dimasukkan ke dalam karung yang dibawa. Kadang-kadang ia disembelih di situ juga. Wak-wak ni enak kalau digoreng. Bagaimanapun, orang-orang tua sangat berhati-hati ketika mendekut sebab kata mereka, kalau silap mendekut, benda lain yang akan datang. Benda yang macam mana agaknya ya? Saya pernah menyaksikan, tetapi sebelum itu, saya ingin ceritakan dahulu satu pengalaman lain. Ceritanya macam ni. Malam itu, saya mendapat tahu suasana rumah jiran kami, iaitu Pak Rahman, kecoh. Anaknya Irfan yang berumur 17 tahun meronta-ronta di anjur rumah setelah dibawa balik oleh rakannya iaitu Zairi. Zairi adalah kawan sebaya dengan Irfan, juga berumur 17 tahun. Gelagat Irfan seperti diserang histeria. Matanya terbungtang luas, mulutnya pula berbuih. Lepaskanlah aku, lepaskanlah aku. Aku nak kepaya tu, jerit Irfan seperti dirasuk. Ketika itu saya dan beberapa orang jiran yang mendengar jeritan Irfan bergegas datang ke rumah Pak Rahman untuk mengetahui apa yang berlaku. Sebaik tiba, kami lihat Irfan meronta-ronta dan cuba melarikan diri ke belakang rumah. Kami ini teruslah memegangnya. 3 orang lelaki yang memegang tubuh Irfan rasa tercabar jugalah dengan kudratnya walaupun bertubuh kecil. Ibu Irfan yang kami panggil sebagai Kak Ana menangis terisak-isak kerana tak sanggup melihat kelakuan anak tunggalnya yang sedang meracau itu. Selepas 15 minit, Imam Bakar pun sampai. Imam Bakar adalah imam masjid kampung kami. Dia kebetulan melalui jalan di hadapan rumah Pak Rahman. Melihat rumah Pak Rahman yang dipenuhi orang, Imam Bakar pun teruslah singgah. Kenapa ni? Soal Imam Bakar sebaik naik ke anjung rumah.
Sejurus diberitahu keadaan Irfan dan melihat matanya yang terbungtang luas, Imam Bakar dapat mengagak ada sesuatu yang tak kena. "Tolong bawakan air," pinta Imam Bakar. Kak Ana bergegas masuk ke dalam rumah sebelum keluar kembali dengan semangkuk air di tangan. Sambil itu, mulut Imam Bakar ni terkumat kamit membacakan ayat kursi dan selawat yang berulang kali sebelum dihembuskan ke telinga Irfan. Kemudian air tadi dibacakan doa pula. Selepas itu saya lihat Imam Bakar menyapu air putih tadi ke muka Irfan. Sebaik disapu, Irfan berhenti meronta dan kembali sedar. Tetapi badannya masih lagi dalam keadaan yang lemah. Irfan bernafas tercungap-cungap seperti baru berlari. Zairi yang sedang tersandar di dinding akibat terkejut dengan apa yang menimpa kawannya mula diajukan soalan demi soalan. "Kenapa ni Zairi? Kenapa Irfan jadi macam ni?" Soal Pak Rahman kepada Zairi yang kami lihat masih menggeletar tubuhnya. Muka Zairi juga pucat lesi. Setelah disoal beberapa kali, barulah Zairi boleh bersuara. Itu pun dalam keadaan yang terketar-ketar. Kata Zairi, selepas maghrib, dia dan Irfan meredah belukar dan semak-samun di kawasan paya belakang rumah. Mereka mahu menahan jaring untuk menjerat burung wak-wak yang diketahui banyak di belukar tersebut. Selepas siap memasang jaring, Irfan terus mendekut. Lebih kurang 10 minit, mereka mula berasa seram kerana tiba-tiba saja ada angin yang bertiup kencang melanda kawasan paya itu. Peliknya, hanya kawasan paya itu saja yang dilanda angin kencang, sedangkan kawasan sekitarnya tidak. Irfan dan Zairi juga terdengar tapak kaki seperti ada seseorang yang sedang memerhatikan mereka. Sambung Zairi. Mulanya dia mengajak Irfan balik sebab sudah rasa tak sedap hati. Tetapi Irfan menolak sebab ketika itu burung wak-wak sedang rancak menyahut panggilan buluh dekutnya. Irfan malah berkata, "Jangan takut, tak ada apa-apa yang akan kacau mereka." Selepas memanggil hampir 15 minit, tiba-tiba datang burung wak-wak yang cukup banyak melanggar jaring yang dipasang. Lebih daripada 20 ekor tersangkut dalam waktu yang hampir serentak. Akibat terlampau seronok kerana banyak burung yang datang, perasaan takut pun mulalah hilang. Ada di antara burung wak-wak itu Zairi dan Irfan tangkap dengan tangan sahaja. Burung-burung itu bagaikan sedang berhayal, sedang rancak mendekut, kata Zairi. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kehadiran seekor burung wak-wak yang amat besar. Ianya lebih besar dari seorang lelaki dewasa. Burung itu terbang laju sebelum merempuh jaring mereka. Melihat burung yang pelik itu, tambah Zairi, mereka berdua terus terpaku. Mulut masing-masing terkunci. Guni berisi burung wak-wak terlepas jatuh ke tanah dan semua burung yang telah ditangkap habis terbang keluar. Dalam keadaan yang terpaku itu, Zairi dan Irfan dapat melihat munculnya seekor lembaga berwarna hitam pekat, bermata merah, tetapi berbentuk seperti burung wak-wak sedang memerhatikan mereka. Beberapa saat kemudian, lembaga itu tiba-tiba hilang dan Irfan meracau-racau seperti orang hilang akal. Dia mahu lari ke dalam belukar tapi sempat ditangkap oleh Zairi. "Lepas itulah saya heret Irfan ni bawa balik ke rumah," jelas Zairi. Air matanya mula mengalir. Mendengar cerita Zairi, kami semua tercengang. Yang tua pula hanya menggelengkan kepala. Kemudian seorang jiran yang dipanggil Zubir bersuara. "Nak tangkap burung wak-wak bukan boleh senang-senang. Kamu kena ada ilmu sikit. Kena beringatlah, setiap makhluk dalam hutan tu ada penjaga dia. Kalau dapat 2-3 ekor cukuplah untuk dimakan. Baliklah, jangan tamak. Kalau semakin banyak yang datang secara tiba-tiba, cepat-cepatlah angkat kaki. Ada yang tak kena tu," pesan Zubir serius. Cerita Zubir cepat saja disambut oleh orang yang lain. Seorang demi seorang mula membuka kisah misteri berkaitan burung wak-wak. Boleh dikatakan hampir semua jiran yang ada di rumah Pak Rahman pernah mengalami kejadian aneh berkaitan burung kecil berkaki jenjang itu. Seorang jiran yang kami panggil sebagai Wak Karman bercerita, satu hari sekitar tahun 2005, dia terjumpa seekor anak burung wak-wak yang baru menetas di kebun pisangnya. Wak Karman buat keputusan membawa balik burung itu untuk dibela. Di rumah, anak burung wak-wak itu dimasukkan ke dalam sangkar, kemudian diletakkan di dalam rumah. Pada malamnya, ketika semua tidur, burung tersebut buat kacau.
Dari dalam bilik, Wak Karman dan isterinya boleh mendengar dengan jelas bunyi bising seperti perabot yang diseret dan dialihkan ke tempat lain. Tapi kan, anehnya apabila Wak Karman keluar dari biliknya, bunyi tadi serta-merta senyap. Di ruang tamu pula, Wak Karman lihat tiada satu pun perabot yang beralih. Masih di tempat yang sama. Pada mulanya, Wak Karman fikir mungkin ada penyamun yang memecah masuk ke rumahnya. Tapi bila disiasat, tak ada siapa pun. Pintu dan tingkap rumahnya masih terkunci elok. Tiada langsung kesan yang selongkar. Kejadian sama berulang lagi pada malam esoknya sehingga pukul 3 pagi menyebabkan keluarga Wak Karman tidak dapat tidur dengan lena. Seperti semalam, bunyi bising itu serta-merta hilang sebaik Wak Karman membuka pintu. Tiada juga kesan perabot dialih ataupun pecah masuk. Pada pukul 2 pagi, ketika anak perempuan Wak Karman berusia 16 tahun hendak ke tandas, dia ternampak satu lembaga menyerupai burung berwarna hitam pekat di bahagian dapur. Apabila anaknya menjerit, makhluk itu terus gaib. Keesokan paginya, Wak Karman tidak berlengah lagi, terus melepaskan anak burung wak-wak tersebut. Dan dia percaya apa yang berlaku itu ada kaitan dengan anak burung itu. Ternyata dugaan Wak Karman itu benar. Selepas anak burung itu dilepaskan, malam seterusnya rumah Wak Karman tidak lagi diganggu dengan kejadian bunyi perabot yang diseret dan kemunculan lembaga aneh seperti burung besar. Seorang lagi penduduk kampung kami bernama Dola juga mempunyai pengalaman yang menakutkan ketika mendekut burung wak-wak. Cerita Dola kepada kami, satu malam, seorang diri dia pergi mendekut tepi semak samun berhampiran dengan rumahnya. Hampir setengah jam mendekut, tidak kurang daripada 6 ekor burung wak-wak yang tersangkut pada jaring yang dipasang. Semua burung-burung itu dimasukkan ke dalam sangkar yang dibawanya. Dola bercadang mahu mendekut lagi. Tapi kan, baru je nak mula, tiba-tiba dia terdengar satu suara garau. Sudah tu. Sudahlah. Cukuplah ya. Kata suara garau itu membuatkan Dolah menggeletar ketakutan. Dolah mula panik. Siapa pula yang menyuruhnya berhenti mendekut? Kawan-kawannya? Atau jiran-jiran? Pelik. Mereka ni tahu ke malam ni dia mendekut. Sedangkan Dola tidak ada memberitahu sesiapa pun. Tanpa berlengah, sepantas kilat Dola berlari meredah semak samun untuk pulang ke rumahnya. Burung di dalam sangkar yang sudah ditangkap tadi ditinggalkan begitu sahaja kerana terlampau takut. Esoknya, pagi-pagi lagi Dola pergi ke tempat dia mendekut untuk mengambil burung yang ditinggalkannya semalam. Bila sampai, Dola terkejut kerana tiada seekor pun burung wak-wak di dalam sangkar tersebut. Sebaliknya, yang ada hanyalah 6 helai daun kering sama seperti jumlah burung yang berjaya ditangkapnya semalam. Nak kata burung tu keluar memang mustahil sebab pintu sangkar tu masih berkunci kemas. Saya ikat dengan dawai, kata Dola mengakhiri ceritanya. Seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya saya juga pernah mengalami kejadian menakutkan semasa pergi mendekut. Kali pertama, kami mendekut di Bendang. Ketika itu malam agak terang, banyak bintang di langit. Sedang rancak mendekut, tiba-tiba Bendang itu ditiup angin kencang. Kemudian, kami terdengar pula bunyi haiwan yang mendengus. Itu kami boleh bertahan lagi. Tapi yang kami tidak tahan ialah apabila tiba-tiba terdengar bunyi seekor haiwan besar meluru di tengah Bendang menuju ke arah kami. Anehnya, kami tak nampak pula ada haiwan yang sedang meranduk Bendang tu. Apalagi macam lipas kudung kami lari. Esoknya kami pergi ke Bendang untuk mengambil jaring yang ditinggalkan semalam. Tapi pelik, kami tengok tak ada pun pokok padi yang rebah. Sedangkan malam tadi, kami dapat dengar dengan jelas pokok-pokok padi itu habis dilanggar haiwan berkenaan. Kira-kira sebulan kemudian, kami mendekut di kawasan lapang depan rumah saya pula. Lebih kurang 10 minit mendekut, kami dengar bunyi burung sitar datang. Untuk pengetahuan anda, burung sitar ini warna bulu dan saiz badannya macam burung puyuh. Cuma bahagian kepalanya macam burung wak-wak. Baik, burung sitar ni kalau kita follow balik cerita Taman Jalis ada kisahnya yang telah saya bacakan. Kami ingatlah burung sitar, tapi yang datang sebenarnya adalah satu benda hitam yang cukup besar. Kami tak dapat melihatnya dengan jelas, tapi kami yakin ianya bukanlah burung.
Benda hitam itu hinggap di atas dahan sebatang pokok dan dahan itu bergegar seperti hendak patah. Apabila ia terjun ke tanah, kami dengar bunyi yang cukup kuat seperti sebiji batu besar yang terhempas ke tanah. Haha, nak tunggu apa lagi? Confirm cabut. Saya tak ceritakan kejadian ini kepada jiran-jiran yang hadir di rumah Pak Rahman pada malam itu. Kenapa ya? Sebab dalam kedua-dua kejadian tersebut, saya mendekut bersama dengan Zairi dan Irfan. Sebenarnya juga, sayalah yang kena. Bukan kena. Sebenarnya juga, sayalah yang ketua. Sebab umur saya ni 2 tahun lebih tua daripada mereka. Malah sayalah yang ajak mereka mendekut. Kalau saya ceritakan, memang teruk saya akan kena marah. Akibat kejadian itu, Irfan bertaubat takkan mendekut lagi. Begitu juga dengan saya dan Zairi. Sudah hampir 15 tahun kejadian ini berlaku. Saya pun sudah berhijrah ke Kuala Lumpur. Namun setiap kali pulang ke kampung kami di Bagan Serai, Perak dan ternampak burung wak-wak berlari-lari di tepi paya ataupun melintas jalan. Kejadian tersebut terbayang-bayang semula di ingatan.